Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Rosman Ismail dalam ruangan kongsi bersama kaunselor anda. Apa khabar semua? Okey, baik, hari ini saya akan bercerita satu kisah lagi untuk kita ambil ikhtibar daripada kisah-kisah yang saya susun untuk ruangan kongsi bersama kaunselor, yang saya susun untuk kisah-kisah motivasi, terutamanya motivasi untuk anak-anak pelajar. Semoga anda sentiasa optimis dengan apa yang anda perjuangkan. Okey, baik, hari ini saya akan bercerita tentang kisah di kalangan orang ataupun di kalangan nelayan di Jepun. Okey, nelayan di Jepun, selalunya kita dengar Jepun dia akan makan makanan laut yang fresh. Kalau boleh mau yang hidup-hidup. Dan apa yang berlakunya di Jepun, pernah satu ketika dahulu nelayan-nelayan di Jepun membawa ikan dari sekitar yang dekat, sekitar yang dekat sahaja, tetapi bila dapat ikan yang fresh tetapi saiz kurang besar, jadi mereka terpaksa mencari ikan di laut dalam. Isunya apabila mereka mencari ikan di laut dalam dan ikan itu akan dibekukan masuk dalam freezer dan bawa pulang dan terus jual kepada penduduk Jepun. Namun segelitir ataupun majoriti lah, mereka katakan majoriti penduduk Jepun, mereka kurang gemar untuk makan ikan yang telah dibekukan, sebab bukan ikan segar lagi lah. Kemudian mereka komplain dan menyebabkan ikan tersebut turun harga dan tidak ada nilai lagi. Okey, dan golongan nelayan ini pun memikir cara macam mana untuk dapatkan ikan yang fresh, ikan yang segar, bawa pulang yang hidup-hidup lagi, sebab itu mau jadikan satu hidangan yang segar bagi mereka. Kemudian dia fikir, dia cuba cadangkan satu cara, iaitu meletakkan satu tangki di dalam bot besar, dalam kapalnya. Kemudian dia masukkan ikan yang hidup dan dia bawa pulang. Apabila sampai di tempat pangkalan untuk dijual, begitu juga ikan yang dimasukkan hidup-hidup, dia terlalu banyak dan berhimpit-himpit dan sebagainya. Akhirnya ikan itu lemas dan pelik kan? Ikan itu lemas di kalangan mereka sendiri sebab padat dan sebagainya, dan ikan itu juga mati. Dan bila dijual, harga tidak begitu menarik dan harga ikan jatuh serta tidak dapat sambutan. Nelayan ini pun mencari satu kaedah lagi, cari fikir punya fikir. Mereka ada satu cadangan. Okey, cadangan ini pun masih kekal konsep yang sama. Mereka pergi di tengah-tengah laut, laut sana untuk menangkap ikan. Tetapi apa yang terjadi, mereka masukkan satu ekor anak ikan jerung. Anak ikan jerung dalam tangki tersebut. Okey, apa yang menariknya, apabila mereka bawa pulang ikan tersebut, ikan di dalam tangki tersebut masih hidup, walaupun yang hidup itu agak sedikit kurang kerana dimakan oleh jerung. Tetapi yang menakjubkannya, kalau sebelum ini dibawa pulang, ikan itu sudah mati. Tetapi yang menarik yang ni, bila dimasukkan anak ikan jerung di dalam tangki tersebut, ikan itu masih fresh, masih hidup dan masih boleh dilihat dalam keadaan yang segar lagi. Kemudian ikan ini mendapat sambutan yang tinggi di kalangan penduduk Jepun. Okey, itu kisah nelayan yang cuba inovasi, dan inovasinya agak-agak pelik tetapi boleh diketengahkan. Akhirnya dia berjaya memasarkan ikan yang segar. Okey, alhamdulillah, syukur hari ini. Dan hari ini kita cuba nak belajar daripada kisah nelayan dan juga kisah ikan. Okey, pertama kita cuba tengok
Bila dapat satu isu di mana isu itu ikan mereka tidak dapat sambutan, maka mereka cari jalan untuk memasarkan ikan yang lebih segar, yang lebih bawa pulang dengan hidup-hidup supaya dapat sambutan. Itu nelayan itu mencari jalan dan akhirnya mendapat satu jalan. Okey, satu. Yang kedua, kita nak belajar macam mana ikan dalam 3 kaedah ini. Kaedah pertama, mereka pergi mencari ikan, letak dalam freezer dan bawa balik tidak dapat sambutan. Yang kaedah yang kedua, mereka pergi tangkap ikan, letak dalam tangki, kemudian balik mati. Dan kaedah ketiga, bila mereka meletakkan 1 ekor anak jerung. Dan didapati 1 ekor anak jerung ni, dia memang akan makan ikan dalam tangki tersebut, tapi bukan jumlah yang banyak. Okey. Kemudian ikan anak jerung ini akan kejar-kejar ataupun mencuba untuk menangkap ikan yang kecil. Pada masa yang sama, ikan yang kecil cuba untuk mengelak dan mengawal diri mereka dengan bergerak supaya mereka terselamat daripada dimakan oleh jerung. Dan akhirnya dalam tempoh tersebut, mereka berjaya bawa pulang oleh nelayan dan dipasarkan dengan segar. Okey, pada masa sama, ikan yang kecil-kecil tadi masih segar kerana mereka sentiasa melarikan diri, mengelak daripada dimakan oleh jerung. Okey. Baik. Yang pertama tadi kita tengok inovasi di mana nelayan ini cuba buat perubahan untuk dapatkan keuntungan yang lebih. Yang kedua, kita cuba tengok anak ikan dalam tangki tersebut. Anak ikan ini, bila ada tekanan, bila ada cabaran, mereka boleh survive. Berbanding dengan tangki yang kedua, tangki yang sama, tetapi bila mereka bersesak-sesakan, tidak ada buat apa, dan akhirnya mereka matilah dengan arti kata yang lain. Okey. Dan kita cuba tengok, kita cuba aplikasi dalam kehidupan kita. Okey. Pertama, kita apa yang kita boleh aplikasinya? Yang pertama, kita perlu inovasi sentiasa, upgrade diri sentiasa. Apabila tak berjaya dengan kaedah yang satu, kita cuba yang satu lagi, dan satu lagi, dan satu lagi. Itu yang pertama. Dan ini akan memberi kekuatan kepada kita dengan meneroka kelebihan yang ada pada diri kita, dengan meneroka kekurangan yang ada pada diri kita, di mana kelebihan dan kita akan top up untuk jadikan diri kita sentiasa bersedia dengan apa-apa cabaran sekalipun, ya. Itulah yang dibuat oleh nelayan. Mereka tidak mengeluh, malah mereka mencari jalan untuk memasarkan ikan segar di pasaran Jepun. Okey, yang kedua, kita cuba tengok anak ikan yang dibiarkan bersesak-sesak dalam tangki, akhirnya mereka mati kerana mereka tidak ada tekanan, tidak ada cabaran dalam ruangan tersebut. Okey. Dan yang ketiga, apabila dimasukkan ikan jerung, sebenarnya ikan jerung itulah yang memberi cabaran, yang memberi masalah bagi mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada masa yang sama, mereka terus hidup sampai ke darat, dan mereka masih hidup kerana mereka masih cergas, kerana mereka sentiasa melarikan diri supaya tidak ditangkap oleh ikan jerung. Okey. Baik, pengajarannya di sini, manusia, cabaran dan masalah tidak dapat dilari. Tidak dapat lari. Masalah, cabaran menggambarkan manusia masih hidup. Okey, cabaran dan masalah menggambarkan manusia itu masih hidup. Okey, dan harus diingat, Allah akan menguji kita dengan kadar yang kita mampu. Dengan kadar yang kita mampu. Tak pernah Allah nak menguji kita dengan kadar yang kita tak mampu. Allah lebih mengetahui kemampuan kita. Begitu juga cabaran dalam kehidupan kita, kita perlu hadapi, kita perlu atasi. Sebagai contoh, cabaran yang kita ada sekarang, cabaran COVID-19. Okey, bukan melemahkan, tapi menguatkan semangat kita untuk terus belajar walau bagaimana cara sekalipun. Okey. Jadi apa yang saya nak bawa di sini bukan hanya berdiam diri, bergerak seperti anak ikan yang melarikan diri daripada anak jerung.
supaya kita terselamat dari apa-apa sahaja cabaran yang telah diutuskan untuk kita, yang diuji khas kepada kita untuk kita meningkatkan tahap keimanan kita, tahap kesediaan kita untuk hadapi peperiksaan dan sebagainya. Ini yang sangat penting, ya. Jadi kesimpulannya kita boleh bawa masalah dan cabaran langsung tidak dapat dipisahkan. Sekarang apa yang kita nak buat? Rempuh cabaran tersebut, tempuh masalah tersebut, jadikan masalah itu sebagai satu penguat semangat untuk kita terus usaha, kerana Allah menguji kita dengan kadar yang kita mampu. Okey, itu sahaja untuk kisah motivasi pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kau butuan padi tiga tangkai. Kalau kono komat jala buta, mati badan mengasai. Kulindam dulu jangan pernah dipotikai. Tak